sekadar tempat berteduh atau untuk dinikmati. Bilakah kali terakhir anda meneliti pinjaman rumah anda? Dapatkan nasihat berkesan dari Nizam Nizam. Mahukan sebuah rumah tanpa pinjaman atau inginkan pinjaman rendah? Dapatkan nasihat berkesan dari Nizam Nizam. Tidak semua rumah sesuai sebagai pelaburan. Jadikanlah rumah sebagai satu pelan simpanan. Manfaatkanlah sepenuhnya dana CPF anda. Dapatkan nasihat berkesan dari Nizam Nizam. Telefon 96704504 sekarang. Assalamualaikum para pendengar dan juga mereka yang sedang menonton pada malam ini. Nama saya Nizam Adli dan bersama saya, tetap selalu bersama saya ialah Niza Ali. Yes, of course. Hari ini kita ada topik yang amat interesting, amat something yang kemungkinan besar kebanyakan yang anda di luar sana ada confused sikit lah tentang apa yang pilihan yang terbaik. Jadi hari ini kita akan kupaskan secara terperinci apakah faktor-faktor yang akan membantu anda membuat keputusan yang lebih bijak, baik HDB, EC ataupun hartanah privat. Jadi apa khabar Niza malam ni? Alhamdulillah, I think hari ni cuaca baik sekali. Sejuk. Ya ke? Pasal hujan lebat tadi kan. Tapi sekarang dah panas sebenarnya. Ya, humid, but alhamdulillah tadi ada kesejukan in the late afternoon. Kesejukan tak yalah. tahu lah. Ya, saya memang kesejukan ni kerana pakai jaket. Kebetulan dalam bilik yang berhawa dingin. Baiklah. Tapi important kita punya pendengar alhamdulillah dalam sihat. Saya harap semua di luar sana alhamdulillah sihat, dan jika ada pertanyaan sila komen dan share Facebook live ini. Kami juga live di YouTube Nizam Nizam channel, dan juga dan juga video ini akan dimuat naikkan ke Spotify untuk pendengar podcast kami, insyaAllah. Bual Hartanah SG juga. So, jadi kita actually ada berapa channel kan Nizam? Kita ada YouTube, kita ada Facebook. Okay, so YouTube kita is Nizam Nizam. Search saja Nizam Nizam lah. Saya rasa awak tengok kamera bagus. Awak tu tengok bawah. Dan kita punya podcast, actually ramai orang yang mendengar kita punya podcast Nizam. Podcast kita ni Hartanah Bual Hartanah SG. Anda pergi ke Spotify ataupun Apple Podcast, anda dah search ada Bual Hartanah SG. InsyaAllah ada kemungkinan dah 10 lebih episod kot. Tapi kita berehat sekejap time tu. Jadi episod yang lalu baru kita buat naikkan minggu lepas lah. Dan insyaAllah kalau ada masa, by tomorrow saya akan upload di Spotify dan Apple Podcast. Ini sebagai wadah kami untuk reach out to you people out there, supaya anda lebih peka tentang apa yang macam kita punya topik hari ini. Apakah perbezaan antara HDB, EC ataupun private? Dan manakah salah satunya pilihan terbaik untuk anda? Ini yang akan kita kupaskan. InsyaAllah. Actually ramai Nizam tak tahu, tapi mungkin takut nak bertanya. Betul. Atau macam takut pertanyaan mereka tu macam pertanyaan bodoh lah, malu nak tanya kita. Jangan cakap bodoh lah. Tak ada, malu. tapi diorang say to us lah, Kak malu lah nak cakap. Kenapa? Takut saya tanya macam soalan bodoh je. Soalan yang obvious lah. Actually saya pun apa yang soalan bodoh pula kan. Kita selalu menjawab betul. semua pertanyaan pelanggan-pelanggan kami. Okay, sekarang mereka pun belum jadi pelanggan kami, tapi mungkin ada preparation lah yang mereka nak bertanya dulu sebelum mereka engage us atau buat pilihan selanjutnya lah. Baiklah. Kita akan terus kepada saya telah prepare lah some slide for us to take reference. Jadi ia akan menjadi reference untuk kita perbualan kita pada malam inilah, insyaAllah. Let me go and make the card. Yang marah technician tengah nak buat ni. Selamat. Okey. Hari ini beza antara HDB, EC dan private. Mana pilihan terbaik untuk anda? Ini adalah topik kita malam ini. Kita akan kupas secara terperinci, tak semua, tapi
apa yang kita rasa penting untuk anda dapat tahu. Okey, jadi Nizam, apakah Okey. slide kita yang pertama? Okey. Secara general, secara amnya, yang penting sebelum anda membuat apa keputusan pun, whether HDB, EC ataupun Privet, faktor pertama yang harus anda take into consideration is kemampuan ataupun affordability. Wow, not bad. Okay, baik. Macam mana anda ingin gauge you punya affordability atau kemampuan ialah dari untuk upgraders, ada tak hasil keuntungan dari penjualan flat anda? Inilah salah satu faktor untuk anda beri timbangan yang lebih lah. Faktor kedua, jumlah CPF dalam akaun OA anda. Pada masa sekarang ni, dalam OA akaun anda, berapakah jumlah CPF yang ada? Suami isteri ataupun anda sendirilah, depending on siapa yang bekerja. Of course, jumlah pinjaman dari HDB dan bank. Untuk anda punya flat yang pada masa ini, adakah ia hak daripada pinjaman HDB ataupun bank, dan berapakah jumlah pinjaman yang masih ada. And of course, salah satu faktor yang mungkin susah untuk kebanyakan kita ialah, ada tak wang simpanan? Okay, di sini Nizam actually wang simpanan kita masukkan cash lah. Betul. Pasal kadang-kadang kita cakap awak ada duit simpanan. Ada. CPF saya ada 100,000. Bang, CPF tu bukan wang simpanan. Ni wang tunai. Okay. Okay, actually Nizam ni kan cakap pasal jumlah pinjaman ni. Okay, sebenarnya faktor pertama kita akan tanya, berapakah tangga gaji anda sekarang? Okay, suami isteri lah. Selalunya suami isteri. Kalau yang single pun boleh bertanya kita. Banyak juga single yang dah beli rumah dengan kami. Jadi selalunya kita tanya tangga gaji berapa. Bukan nak tanya pasal tangga gaji tu adalah satu fakta yang important. Pasal selama ni kita untuk ikut kita punya aspirasi kan, kadang-kadang tangga gaji dan umur lah, usia. Inilah faktor yang also penting. Tangga gaji dan umur kerana umur ni kita tak boleh tukar, tidak boleh percepatkan ataupun perlambatkan. Jadi itu salah satu faktor yang dikira bila kita ingin buat pinjaman bank ataupun HDB lah. Jadi selalunya kalau dah tahu tangga gaji, berapa tangga gaji anda, dari situ kita boleh buat calculation lah. Then from the calculation, kita tahu apa yang ditambah-tambahkan dari CPF ke, ditambah-tambahkan dari wang simpanan ke. Betul. Jadi also from tangga gaji kita dapat tahu juga keuntungan. Yalah, itu kalau let's say kita talk about upgrader lah. So upgrader actually is quite I would say easier because dia ada aset yang pertama untuk dibuat tambah-tambahan. Tapi bagi yang first time buyer kan, mereka tidak ada aset. Jadi kita harus bergantung pada tangga gaji dan apa yang mereka ada di dalam CPF mereka. Betul. Jadi tangga gaji ni actually important because from tangga gaji kita pun boleh dapat tahu tentang kemampuan anda tentang pembayaran setiap bulan. Betul. Kan? Jadi itu actually kita pun ada worry juga atau ambil kisah tentang bagaimana anda akan membayar aset itu setiap bulan. Bukan just to buy, to actually pay monthly also kita ambil berat. Okey. Okay. Faktor yang kedua, peluang. Ini pun penting. Kita pun pernah bincangkan tentang kemampuan dan peluang, tapi ini secara ringkas, apa peluang dari segi opportunity? Maksudnya apa yang anda boleh, jika anda jual hartanah anda, apa yang anda boleh beli, ataupun jika anda pembeli pertama kali, apakah peluang yang anda boleh beli di luar sana? Faktor pertama, ada tak flat HDB yang anda boleh beli dari segi kemampuan? Salah satu. Bolehkah membeli hartanah privat? Bolehkah anda membeli hartanah privat? Daripada kemampuan, kita tengok peluang. Jika boleh tak daripada sudut itu anda boleh membeli hartanah privat. Harga taksiran munasabah ke tidak? Especially HDB. HDB ada harga taksiran ataupun valuation. So penting anda tahu, anda buat perkiraan ataupun buat research tentang transaksi yang ada, yang telah berlaku di estate yang anda ingin beli. Itu yang important. Potensi peningkatan aset dari segi nilai. Maksudnya dalam jangka masa mid to long term, ada tak potensi untuk aset yang anda ingin beli itu
ada peningkatan ke tidak. Itu dari segi nilai ataupun value. So very important, ni peluang also very important. Jika anda ada kemampuan tapi peluang tak ada pun, saya rasa bukan masanya lah. Itulah salah satu gauge ataupun tu kayu ukur untuk kita cadang ataupun plan untuk kita punya hartanah journey ataupun perjalanan hartanah kita lah. Kayu ukur tu maksudnya guideline for us to plan for the next Correct. few years lah maybe kalau tak So boleh next. mampu Okay. Sekarang kita go a bit into HDB. Okay, secara general BTO dan resale. Okay, kalau anda gunakan HDB, of course pinjamannya boleh didapati daripada HDB. So pinjaman HDB sehingga 90% harga flat. Harga taksiran. Harga taksiran lah. Okay, harga valuation. Boleh dapatkan grant CPF, whether BTO ataupun resale jika anda first timer especially ataupun upgrader. Bekalan flat jualan semula. Maksudnya ada tak bekalan yang mencukupi untuk anda membeli di kawasan yang anda inginkan. Of course, pemilikan HDB ni tertakluk pada syarat-syarat HDB policy yang ketat lah, kerana HDB ni ialah public housing. Jadi ia ada syarat-syarat tertentu supaya it remains affordable dan dimampui lah oleh semua golongan masyarakat dan ada equality. Right. Okay. Next. Condo executive ataupun EC. Ini yang new launch maksudnya yang belum siap. Jadi atau maksudnya beli dari developer lah. Yes. Yang awak nampak kat show flat tu. Tapi kadang-kadang sekarang memang susah nak bezakan antara private dan EC lah dari segi mata rambang lah. Tapi kalau ingin tahu, of course, contact lah Nizam. Okey, baiklah. Tertakluk pada syarat-syarat pemilikan HDB. Ini ada pun dia punya syarat-syarat lah untuk anda memiliki HDB, terutama sekali tentang tangga gaji, family nucleus, first timer ataupun upgrader, second timer, semua banyak lah. Kita tak nak go into that. Jika anda ada persoalan, sila hubungi kami. Boleh gunakan CPF untuk pembayaran bulanan. Banyak yang kita jumpa yang takut untuk melakar pelan ke EC ataupun private kerana takut tak boleh gunakan CPF. Masih boleh. Tetapi kita harus merancang tentang penggunaan CPF lah. Itu yang kita telah pun bincangkan dalam episod yang lalu. Boleh dengar di Spotify ataupun download di YouTube. Okay, cakap pasal kondo eksekutif ni Zam. Banyak orang confuse juga tentang apa tu DBSS dan apa itu kondo eksekutif. Sila rungkaikan. Rungkai apa tu? Betul tak saya cakap detail lah? Okay. Awak tengok kamera, awak jangan tengok bawah. Saya tak tahu lah kamera ni kat mana. Kamera saya canggih-canggih ni awak tak tengok. Okay, so basically kalau DBSS kan, DBSS pun actually HDB, you buy from HDB, tapi DBSS ni dia macam kondo tapi dia tidak berpagar. That means dia tak ada berpagar? Dia It's macam not gated. No gated. That means dia tak ada security guard, dia tak ada facilities, dia tak ada swimming pool, dia tak ada tennis court, all this tak ada. Dia cuma HDB yang cantik sekali. Dan kalau anda beli DBSS, dia akan you dapat fitted kitchen, you ada kitchen, you ada wardrobe, tak perlu buat renovation, you ada aircon. Kita kan tak payah buat renovation, tapi macam lampu dan langsir tu semua mesti pakai. Dia macam kondo. Jika anda tak tahu di luar sana, jika anda beli kondo EC ataupun kondo private, semua telah diberi. Maksudnya kabinet dapur dah siap, bilik dah siap, lantai semua dah siap, aircon semua dah ada, cuma tinggal masuk dan pasang lampu saja. Dan DBSS anda tidak boleh gunakan HDB loan. Yes. Harus ambil dari pinjaman bank kerana yang tapi kerana kita tak akan berbual banyak tentang DBSS kerana currently HDB pun tak akan banner lagi DBSS lah. Tapi kalau orang nak beli resale kan, macam ada resale orang tu suka, tetap dan DBSS ni tak di banyak tempat, selalunya di tempat-tempat yang more central, mature estate yes. Selalunya kerana macam mana? dia Macam di mana? macam di Tampines, di Pasir Ris, Toa Payoh, di Bedok, di Toa Payoh, di Ang Mo Kio, those type of areas lah, dan Clementi lah. Alright. So, berbalik pada ni, kondo eksekutif anda boleh dapatkan grant CPF jika anda first timer, up to 30,000 depending on tangga gaji, of course. Pinjaman hanya dari bank, tak boleh gunakan HDB loan walaupun ia tertakluk pada syarat-syarat pemilikan HDB.
So anggaran 3 tahun lah menunggu untuk dapatkan kunci, kerana daripada mula anda book the unit hingga TOP ataupun bila anda collect kunci, anggaran buat 3 tahun lah. Ya, tapi kadang-kadang Nizam, kondo eksekutif ni dia akan membangun lebih cepat dari anda beli BTO lah. Pasal kerana kondo eksekutif ni dibangunkan oleh developer private developer. Jadi selalunya private developer diorang mempunyai plan yang lebih well managed lah, I would say. Then they can build very fast. Dan also kadang-kadang diorang launch itu show flat is after diorang dah buat piling, dah siap dia punya pembinaan already, baru dia jual. Yalah, ini relative to BTO lah, pasal HDB buat sekali BTO yang banyak unit, jadi makan masa lebih panjang lah, especially dalam pandemic situation currently. Baiklah, next, condo private. Condo private ni ialah quite straightforward, pinjaman hanya dari bank. Nizam, saya gambar ni macam tak cantik Tak je tahu lah gambar dia mungkin saya punya Condo private ni kan? green screen lah, tak apalah. okey, kali hijau Jangan marah. Bayaran boleh gunakan CPF untuk pembayaran bulanan. Important, CPF masih boleh gunakan. Bulanan, bayaran bulanan secara bertahap atau progresif. So apa yang dimasukkan di sini ialah, for example, bila piling siap anda bayar sekian-sekian. Bila tingkat 3, tingkat 2 siap anda bayar. Jadi anda punya pembayaran bukan secara pukal, secara progresif dan sikit-sikit until sampai TOP. Anggaran of course 3 tahun menunggulah untuk dapatkan kunci kerana tempoh masa pembinaan, dan pemilikan tertakluk pada polisi pemilikan hartanah di Singapura. Ada ABSD, ada ABSD, ada loan to value. All this kita akan bincangkan sebentar lagi lah. Ya. Next. Wah, ni macam snow lah. Maaf saya punya gambar pasal hijau dia tertukar colour. Kondo private. Ini resale. Jika anda ingin beli kondo yang telah siap ataupun telah didiami 5 tahun, 10 tahun dan sebagainya. Sama juga, pinjaman hanya dari bank. Boleh gunakan CPF untuk pembayaran bulanan. Anggaran 3 bulan menunggu untuk dapat kunci. Transaksi kondo private makan masa 3 bulan. Jadi dalam masa 3 bulan tu anda akan jadi pemilik barulah. Of course, pemilikan tertakluk pada polisi pemilikan hartanah di Singapura. Right. Next. Now, jadi sebelum kita ke pinjaman. So itulah secara dasar perbezaan antara HDB, EC, kondo private dan kondo private yang resale ataupun jualan semula. Baiklah, pinjaman HDB ataupun bank. Alamak, macam bank Nizam pun dah English dengan Malay pun campur. Tak apa. Dah rojak dah. Aduh. Asalkan knowledge tak rojak, okey. Correct. Knowledge insya-Allah tak ada. Kalau diberikan kelebihan dari Allah, insya-Allah. Actually pelanggan kami tak tertera pada just Melayu lah, Nizam. Actually kita banyak pelanggan yang India, China dan also Eurasian. Jadi kita pun cakap pun campur-campur. Kebanyakan pelanggan kita tahu Melayu yang juga. Yang penting anda faham. Kalau tak faham, contact Nizam. Baiklah, ini saya tak ada masa untuk translate. Kalau saya translate mungkin dia punya essence tu lain. So, polisi pinjaman untuk perumahan. Ada 2 polisi yang harus kita faham, MSR dan TDSR. MSR tu apa? Mortgage Servicing Ratio. Alright? Mortgage Servicing Ratio refers to the portion of a borrower's gross monthly income that goes towards repaying all property loans, including the loan being applied for. MSR is capped at 30% of a borrower's gross monthly income. Yang penting apa yang saya ingin rumuskan di sini, example anda punya household income is 10,000. Jadi jika anda ingin beli HDB ataupun EC yang belum dibina, loan anda tertakluk pada MSR. So 30% daripada 10,000 is about 3,000 plus. 3,003. Jadi anda punya pembayaran bulanan kepada rumah hanya boleh maksimum 3,003. Then the bank will calculate based on 3,003, you punya umur berapa you boleh loan. Itu yang secara simple lah kalau saya boleh katakan. Jadi kalau gaji 3,000, 30% cuma 900 saja.
Correct. boleh digunakan as your monthly mortgage. Yes. Jadi kalau kita kira backwards dengan usia dan sebagainya, berapakah loan yang anda boleh dapatkan dengan betul. gaji itu. Jadi kalau gaji anda rendah, 30% lagi rendah lah bulanan yang dia akan diberikan. Anda harus faham especially pasal MSR ni applies to also HDB. Whether resale ataupun BTO. Jadi jika anda punya gaji 1,500 ingin beli rumah 4 bilik resale, dan anda tanya kenapa saya punya loan sikit? Ini kerana ada faktor MSR. This one is to make us more prudent, lebih peka lah tentang kita punya finances. So kita tak boleh lari daripada polisi ini. Tapi yang important, polisi ini hanya tertakluk pada pembelian HDB flat ataupun executive condo yang belum naik, yang belum dibina. Belum dibina atau executive condo yang masih dalam kurang daripada 5 tahun lah. Correct. Okay. Next, this is the polisi yang selanjutnya ialah Total Debt Servicing Ratio ataupun TDSR. Let me read. Total Debt Servicing Ratio refers to the portion of a borrower's gross monthly income that goes towards repaying the monthly debt obligation, including the loan being applied for. A borrower's TDSR should be less than or equal to 60%. So, apa yang boleh saya rumuskan ialah, example, contoh, gaji RM10,000, anda ingin beli kondo private, anda tertakluk pada TDSR. Jika anda tak ada pinjaman kereta, tidak ada pembayaran kredit kad yang tinggi, ataupun renovation loan, apa-apa loan pun lah, dan sewaktu dengannya $10,000 income, anda boleh 60% berapa? $6,000. Jadi anda boleh dapatkan pinjaman perumahan yang bayarannya $6,000 sebulan. Kalau $6,000 sebulan tu lumayan juga dia punya loan. Jadi anda ada option lah. Jadi senang cakap, kalau anda dapat HLE atau HDB loan yang mungkin let's say $200,000. So kalau kita nak tanya kalau kita beli private berapa agaknya kita beli loan? Kali 2 lah. Jadi $400,000 awak beli loan kalau awak beli private. Betul. Jika anda ingin tahu lebih lanjut, hubungi kami supaya kami dapat berikan anda secara terperinci dengan kita punya sistem what we call RAM system dari Propnex, di mana dengan hanya key in you punya details dari segi gaji dan umur, anda dapat tahu berapa yang anda boleh pinjam untuk pembelian HDB, EC ataupun property private. Right. Okay. Sorry, next. Alamak, kalau hijau pun hilang. Jangan pakai hijau lah. Okay, sorry Green screen. Okay, ni saya nak rumuskan Okay, kalau HDB, anda beli HDB whether BTO ataupun resale, anda boleh dapatkan pinjaman daripada bank. Pinjaman daripada HDB. Of course. Mungkin nak kena pinjaman dari kalau anda beli HDB, anda boleh dapat pinjaman dari HDB, of course. Boleh juga dapat pinjaman daripada bank. Okay. Dan juga anda boleh dapat pinjaman dari HDB, of course. Jangan ambil hijau. Mungkin ambil biru. Sorry. Pinjaman dari bank. Dapatkan grant CPF kerana anda beli HDB. Bayaran melalui CPF memang boleh. Boleh. MSR tadi kita telah bincang, memang tertakluk. TDSR taklah. Kalau anda punya TDSR dah terlebih, memang MSR pun tak boleh. Kondo eksekutif memang tak boleh pinjam dari HDB. Pinjaman hanya dari bank. Boleh dapatkan grant CPF jika anda layak. First timer. Bayaran melalui CPF, yes. MSR, yes. Not TDSR. Okay. So HDB dan kondo eksekutif, dia punya syarat-syaratnya serupa tapi tak sama. Cuma pinjaman je tak boleh pinjam dari HDB. Kalau private macam mana? Private, of course HDB tak boleh pinjam daripada HDB untuk pembelian. Hanya pinjaman dari bank. Tak ada grant CPF anda beli hartanah private. Pinjaman melalui CPF, bayaran melalui CPF, yes. Tak ada komponen MSR tetapi ada komponen TDSR. So this is just to rumuskanlah apa yang kita telah bincangkan sebentar tadi. Okay. Ni Niza nak explain. Saya nak explain.
HDB ni baru saya baru dapat daripada HDB website atau rather HDB Facebook page Ia memberi gambaran yang jelas tentang 3 perkara yang anda harus take into consideration lah bila anda nak beli HDB. Okay, first. Okay, selalunya 3 perkara, iaitu down payment, repayment period, that means berapa lamakah anda harus bayar bulanan. Okay. Berapa tahun Yang pertama Pertama down payment, second is repayment period, third is interest rates. Okay. Jadi perbezaan antara HDB dengan bank simple saja. HDB kalau anda pertama kali mengambil loan daripada HDB, selalunya anda punya loan yang diberikan harus cover up to 90%. Okay, boleh cover up to 90% of the valuation price. So sekiranya anda mendapat loan, let's say 450,000. Okay, 450,000 tu ialah 90% dari harga taksiran. Tapi kalau anda tak perlukan 450,000, tak perlukan 90%, anda boleh kurangkanlah you pay loan. Yes. Tak perlu. Tapi gunakan lebih CPF ataupun cash lah. so kalau let's say anda ada lebih CPF dan CPF itu lebih daripada 10% yang anda perlukan, jadi awak pay loan pun kurang lah. So for HDB loan, you only need to have 10% in your CPF. Okay, tidak payah gunakan cash kalau tak ada. Kalau CPF cukup, Alhamdulillah boleh cover itu price of the house. Tapi of course COV di sini kita tak boleh cakap kerana COV itu adalah wang tambahan. Kita kan have to be cash. That's why they call it cash over valuation. Betul. COV. Pasal pernah tahu saya ada satu pelanggan tanya, call saya. Dia kata, Kak Niza, itu COV berapa perlu? Saya, dalam 20k. Okey lah 20k, hutang berapa? COV tu COV, tak boleh hutang. That means awak harus bayar kepada owner through HDB, cash wang tu, COV, when you go for the completion. Hari on the day of the completion of the house lah. That means you take the key lah of the completion of the sale. So harus perlukan. It is totally cash. Tak boleh ambil hutang COV tu. Okay. Betul. Then kalau you ambil bank, bank loan is very standard. No matter what you buy, either you beli HDB ke, you beli pre-vet, you pakai bank loan, automatically minimum cash you mesti ada 5%. Okay, dan wang 5% ini is 5% of taksiran, harga taksiran rumah. So kalau ada COV tu, you have to pay extra on top of this 5% cash. Betul. Okay. So again, cash over valuation tidak boleh ambil pinjaman. Ataupun gunakan CPF. Tak boleh CPF, tak boleh pinjaman. Dia macam levy juga, sama juga. Tak boleh buat pinjaman, harus bayar dengan cash. Yang penting ni cash. So kalau 5% you dah pakai cash for bank, you need another 20% dari CPF anda. Dan you cuma loan 75% of the taksiran, harga taksiran. Okay, so 75% of the valuation price. Okay, macam HDB 90%, tapi bank 75%. Awak kena down payment lebih lah. That means your down payment total must be minimum 25%, baru loan akan take place. Ini kita akan adakan satu episod di mana macam mana nak gunakan bank loan untuk pembelian lah, insyaAllah. Kerana ni kalau kita cakap ni tak habis. Okay, repayment period pula. Okay, repayment period. Okay, for HDB, tak kira whether you take HDB or bank. Kalau you beli HDB, sahaja. That means you beli HDB flat you punya loan maximum repayment period is 25 years. Untuk HDB loan Untuk HDB, beli HDB. That means you beli HDB, right? You take HDB loan 25 years. You take bank loan pun 25 years. You tak boleh 30 years for ambil HDB flat. Tapi kalau you beli you beli EC, lain. EC boleh 30 tahun. Okay, for bank loan. Okay, so your loan is up to when you age 25 years, up to 25 years repayment period, or the buyer up to 65 years old. Okay, dan flat itu tidak boleh kurang daripada 20 tahun balance. Okay, ni jarang lah kita ada, Nizam. Pasal kebanyakan HDB dah 30 tahun lebih dah on block lah. So jarang lah kita tak ada tahu, remaining list. Ini satu yang subjektif pada saya. Jarang sekali. Kita belum pernah reach that. Kita baru 65 tahun independent. I think jadi, now 45 years I think. 65 tahun independent pula. Baru 50 berapa? Ental. 65.
56, 57. Tak tahulah, jangan marah Ya. Okay, malam-malam ni susah nak kira otak tak. Kira loan semua saya boleh. Kalau kira ni susah sikit. Tak apalah. Okay. Baiklah, Okay, move anyway. on. Moving on. Okay, so anyway, yelah, okay. Saya pernah ada, kita side track sikit lah pasal orang cakap pasal loan ni orang macam dry lah Ada orang tanya saya umur 60 tahun. Okay, saya umur 60 tahun. Bolehkah saya ambil loan for 5 years? Anda ingin jawab? Dapat hadiah. Pasal ada juga tahu yang orang dah 60 tahun nak ambil loan for 5 years. Ini something that kita jarang galakkan lah. Pasal you dah 60 years tapi you nak ambil hutang for 5 years, like macam your monthly will be very heavy. So kita jarang loan, anda boleh dapat loan tapi you punya loan tu sikit tapi kerana 5 tahun pembayarannya, jadi anda punya bulanan tu amat tinggi. Kerana HDB loan dia punya peratusan 2.6% lah. Anda harus faham. Jadi yalah, mungkin jarang-jarang lah kita temui. Tapi ini sebagai satu tips lah jika anda ingin. Kita pernah ada satu situation ada seorang lawyer ingin mengambil loan at 65 years. Actually bank tidak akan beri anda loan if you're taking less than 5 years. Tertakluk pada syarat-syarat bank. So ada banyak syarat-syarat juga yang harus diketahui lah. HDB pun mungkin ada syarat-syarat tertentu tapi ialah tapi kita tidak galakkan lah kalau anda dah umur sebegitu nak ambil loan lagi. Ini yang mungkin saya side track juga. Yang penting kebanyakan pelanggan ataupun orang di luar sana macam Nizam buat apa nak hutang sampai mati ataupun hutang ni tak memberi kelebihan and all that. Tapi yalah, hutang ada dua jenis bad debt and good debt. Kebanyakan kita go into bad debt. Walaupun kecil tapi nampak macam boleh dimampui, tapi lepas tu tak boleh bayar. Example kereta, bag, perkakas lah. Simple The other thing, the other thing, good debt. Good debt is macam housing loan yang dapat membantu anda, kerana kalau anda beli aset yang betul, ia akan meningkat. Dengan peningkatan tu anda dapat meraih keuntungan. Jadi hutang yang anda gunakan untuk pembelian itu akan dapat dilunaskan dengan baik dan anda akan dapat keuntungan. Itu yang important lah dari segi good and bad debt lah. Senang cakap lah, kalau awak hutang 5,000, bolehkah awak jual barang yang awak beli itu dengan harga 5,000 ke atas? Soalnya barang apa tu nak yelah, saya barang apa? Orang cakap barang ni pun orang pun fikir juga. Pasal dia cakap bad debt, good debt, orang apa bad debt, good debt. Yelah, apa barang yang awak nak cakap? So apa barangnya? So sekarang kita cakap yang wang yang sikit-sikit lah, like 5,000. Jadi apa yang awak beli? Beli apa dengan 5,000 tu? Tak tahu saya dah lama tak beli bag. Okay. So macam for example like bag jenama yang berjenama, atau mungkin kereta. Pasal ada orang kata saya beli kereta berapa je, 10,000 punya kereta, like COE car something. Ada tak? I pun tak tahu. I tak tahu. Macam motor mungkin. Motor 5,000, 10,000. Tak apalah, berapa je hutang saya, berapa je. Tapi kalau awak jual motor tu, bolehkah awak dapat harga that will cover the cost, hutang dan you punya capital. That means you dah letak 3,000. Adakah ia memakan you kena tambah duit lagi? Saya kan muskil orang cakap jual beli kereta ni boleh untung. Saya rasa itu satu mindset yang salah. Mana ada jual beli kereta ada keuntungan? Tak pernah, unless awak beli kereta vintage ataupun kereta yang mahal-mahal. Tapi kereta biasa awak cakap saya scrap dapat 5,000. Tapi awak tak fikir awak beli berapa, hutang berapa, road tax, interest, road tax, minyak, apa gebak-gedebuk ni semua awak tak fikirkan. Awak dah gunakan lebih daripada yang awak. Bukan apalah, tak salah tak salah ada kereta. Saya pun ada kereta, tapi harus peka tentang finances, especially tentang hartanah, kerana ia kalau anda buat secara betul, strategi yang plan yang baik, ia dapat menyelamatkan anda bila perlu. Itu yang kita nak emphasize. So itu tentang kalau anda hutang wang yang sedikit lah, 5,000, 10,000. Tapi bila anda nampak beli rumah ni, hutangnya macam 300,000 atau 600,000, anda macam like, wow.
Biar betul. Biar betul. Apa ni ejen ni cakap ni? RM5,000 tak boleh hutang. Tapi RM600,000 boleh hutang. Macam mana ni? Tak faham saya. Banyak pelanggan begitu Pasal mereka salah anggap atau salah tanggap lah. Old mindset terfikir tentang mungkin dulu mak bapak kita cakap rumah jangan hutang banyak dan sebagainya. Kalau boleh bayar penuh. Okey, bayar penuh. Itu okey juga, tapi itu adalah nasihat yang bagus, tetapi ikut pada macam mana cakap kemampuan. Okey. Sekiranya dan also aset yang anda beli, adakah aset itu memberikan anda peningkatan? Itu actually advice daripada kita lah, consultant pasal kita tahu tentang seperti rumah, bezanya tentang rumah private dan rumah HDB. Kenapa rumah HDB itu tidak memberi appreciation atau peningkatan dari segi nilai. Ya. Kenapa? Anda mesti tahu kenapa pasal dulu-dulu mak bapak kita beli rumah berapa je, RM50,000. Jadi bila inflation over the years, memang rumah tu sudah meningkat ke RM300,000. Pasal dia beli RM50,000 saja kan, memang boleh naik sampai RM300,000. Tapi kalau anda sudah beli flat tu RM500,000 hari ini, bolehkah flat tu naik sampai RM700,000? Fikirkanlah. Yang penting ialah, secara logikal anda harus pemilikan hartanah ini harus dari sudut logika. Betul tak saya cakap logika ni? Macam nama bunga pula. Dan also mungkin Nizam, kita lupa cakap pasal interest rate. Itulah awak pasal kalau ada kancong kan cakap pasal ni kes-kes kita kan, pelanggan-pelanggan kami kan. Bukan kancong. Let me go back to the interest rates lah. Kenapa, apa bezanya tentang HDB loan dan bank loan, di mana interest rates? Di mana letaknya interest rates? For HDB, kerana ia adalah pinjaman dari HDB sendiri, jadi HDB menggunakan fixed rate for 2.6%. 2.6% atau 2.6% forever. Actually forever is a wrong concept. It's not forever. It's just that kerana dia actually 0.1% on top of the CPF interest rates. They peg to the CPF interest rates. Jadi 2.6%. Tetapi HDB boleh menukarkan interest rate ni lebih daripada 2.6. Seperti ada orang yang telah mengambil HDB loan untuk yang ketiga kali. Keempat kali. Saya pernah jumpa juga. Ini pun a bit surprising. It's not that you cannot, tapi memang tak boleh. Only 2 times saja. Tapi ada pelanggan kami yang ambil dah ketiga kali. Ada kelonggaran jika anda diberi, tetapi anda harus baca the fine print. Jika anda diberi HDB loan yang 3 kali ke ataupun lebih, anda punya interest bukan 2.6 they kemungkinan follow besar to market rate. 3 point something. Yes, dan dia kata market rate tu is not macam sekarang yang kita bank market rate 1.4% ke apa. Tak, market rate is HDB yang tentukan market rate-nya. Dan usually is about 3.18%. Kalau masa time interest rate tinggi is 3.85% pun ada. So jangan happy lah kalau HDB kasih you loan tu. Read the fine print. Tengok important. Sekarang HDB punya loan bukan just one word. You kena download dia punya PDF. Banyak pelanggan kami cuma tunjukkan kita 1 page je. Actually, you have to download the whole pages. I think it's 5-7 pages. Sekarang they even tell you the different rates. And cara pembayaran, berapa interest, berapa interest secara pukal dan berapa daripada CPF anda, berapa top up cash anda. Kalau very detail. Jadi anda harus ambil kisah tentang financial anda, especially anda punya HDB loan. Jangan malas-malas untuk baca tu. Kalau malas, telefon lah Nizam akan bacakan untuk anda dan tapi kalau bank actually mengikut edaran masa. So kalau masa sekarang pasal COVID punya pasal, kita alhamdulillah dapat interest rate yang paling rendah. In fact, Singapura ni antara negeri-negeri yang the interest rate is really low. One of the lowest. That's why banyak foreigners dan also PRs, diorang suka beli rumah di Singapura ni. Anggaran berapa sekarang bank loan? Sekarang saya rasa 1.3? No. I think for HDB, depending on whether you beli HDB secara atau private, so about 1.5%. Fixed rate dia selalu mungkin for 2 years atau 3 years. Tapi ada bank-bank yang
memberi anda fixed for 5 years kerana anda harus tinggal HDB tu minimum 5 tahun. Yeah. Jadi ada bank tapi tak semua bank only certain bank seperti DBS atau POSB kadang-kadang ada fixed rate of 5 years. So yang yalah. lain tu will be like 2 or 3 years atau anda kadang-kadang tak nak ambil fixed rate, anda boleh ambil floating rate lagi murah interestnya. Tapi nak kena rajin-rajin lah kita refinance atau repricing. Yang penting mungkin awak more confused floating rate macam apa yang floating ataupun tak apa, SIBOR, confused SORA. telefon je Nizam senang aja cakap. Pasal kebanyakan kita bekerja banyak dengan banker yang fasih tentang ini semua. Jadi kita dapat advice anda dengan lebih berkesan lah. Jadi kadang-kadang rate ni tidak dipublish kerana ia hanya melalui relationship lah. Jadi anda harus, yang important, take ownership of your flat dari segi apa yang telah dibayar, loan dia amount masih berapa banyak, and also interest rate lah. Actually pasal cakap pasal bank loan ni, okay, anda kalau ingin mengambil bank loan pasal anda rasa interest rate atau kaedah-faedahnya really very low, okay, anda boleh tanya kepada kami. For example, you tak nak jual rumah tapi you rasa HDB loan ni you dah bertahun-tahun pakai, macam tak berganjak tak berganjak gitu, tak turun-turun diorang punya pembayaran mereka tu macam tak turun-turun diorang punya loan Jadi anda boleh refinance tu bank loan. Okay, dapat nasihat daripada kami, telefon Nizam mana you punya phone number ni? Hotline kami ni. Wah, merah pula sekarang. Besar tu, saya baru buat tadi. Okay, telefon antara ni dua nombor. Antara we both can answer the call. Either one you call akan dijawab insyaAllah. Pasal anda boleh refinance tu bank loan kalau anda rasa anda boleh peka tentang bank dan tahu macam mana nak refinance and all that, you can call us. Actually pasal kita akan beri bukan tunjuk ajar lah, akan beri guidance tentang macam mana jika anda ambil bank loan, macam mana pembayarannya, macam mana anda harus strateginya, bukan saja that's it tapi important akan ada follow up, nakkan ada anda juga harus tahu peredaran peredaran masa, maksud ekonomi lebih baik, interest rate naik ke turun, jadi anda tahu macam mana nak have that savings from the interest. Dan also kalau macam anda ambil loan daripada bank, anda jangan pergi bank branch office tau. Branch office pula, ya Allah. Bank branch. Pasal macam ada pelanggan kami kan, dia nak tahu tentang bank. Dia pergi turun kat bank, let's say dekat Punggol tu ada Waterway Point ke apa, dia pergi tanya, masuk dalam bank tanya, saya nak ambil housing loan, macam mana saya nak ni. Okay, for housing loan, actually anda lebih baik tanya pada housing agent daripada branch bank. Pasal branch bank, kebanyakan banker di situ, diorang tidak tidak buat housing loan. Diorang cuma buat macam insurance, buat savings dan sebagainya. So bila buat housing loan, dia akan ambil data-data anda dan dia akan transfer to the housing loan department atau credit department, which is not there in the branch office. Jadi anda bersemuka dengan orang yang tidak mengendalikan loan ataupun kurang jadi jugalah. Diorang tidak boleh menjawab pertanyaan anda yang lebih penting, terperinci. Sumber informasi ataupun sumber yang anda dapatkan nasihat tu harus mereka yang fasih dan tahu tentangnya, bukan yang dari segi kaunter yang untuk pertanyaan sahajalah. So jadi lebih baik tanya, kalau tentang rumah, tanya dengan ejen rumah lebih baik. Betul. Pasal kita lebih fokus tentang rumah dan apa-apa yang kena mengena dengan rumah. Baiklah, kita nak balik pada apa yang topik kita pada hari ini itu so kita telah beri anda sedikit gambaran tentang bezanya HDB, EC dan Privet dan cara pembayaran and all that. Jadi apa yang ingin kita beri pendapat ataupun berikan anda sedikit gambaran atau clarity is, dengan faktor-faktor yang telah dibincangkan, anda dapat kata orang tepuk dada tanya selera lah. Jadi anda tahu dari segi kemampuan dan peluang dan cara pembayaran, whether is bank loan ataupun HDB loan, ataupun penggunaan CPF, anda dapat gambaran yang lebih jelas. Tapi untuk strategi and all that, anda harus anda harus bincang dengan ejen hartanah yang bertauliah lah, supaya mereka dapat berikan anda gambaran yang lebih tepat dengan kemampuan dan apakah peluang yang ada.
especially first timer dan upgraders kerana jika anda salah step susah tu nak patah balik. Kerana banyak okey kita nak Okay, maybe share sikit tentang kebanyakan masalah komuniti kita dari segi perumahan ialah bukan kerana rumah tu kerana faktor-faktor luaran, maksudnya mereka ambil hutang kredit card, mereka belanja sakan, then after that affect dia punya kredit ataupun tidak dapat bayar balik kerana kehilangan pekerjaan, gaji kena potong and all that. And banyak juga yang kita jumpa yang dalam skim debt repayment scheme, DRS, debt reconciliation scheme semua. Jadi ia affect you punya status kredit di Singapura, dan jika anda nak upgrade ataupun downgrade for that matter, kadang-kadang susah, tak dapat loan dan tak boleh jual rumahnya. Okay, sebenarnya punca dari kenapa ada masalah begitu. Actually, starting is actually anda tidak peka tentang keuangan. Okay, itu nombor satu. Keuangan anda kurang peka. Tentang pembelanjaan anda kurang peka, kurang ambil tahu. Jadi anda bersandarkan kepada aset anda jika aset anda itu boleh mengembalikan wang yang anda telah hilang. Tapi kalau aset anda tu salah pilihan, bagaimana ia akan membantu anda? Jadi actually yang tadi Niza dapat panggilan tentang satu keluarga yang ingin jual flat mereka kerana nak bayar hutang and all that lah. Tetapi mereka kerana telah penggunaan CPF tu telah berlebihan, jadi dia punya break even tu tinggi, dia nak jual harga yang tidak munasabah supaya dapat keuntungan dan dapat lunaskan hutang. Ya, jadi lunas hutang is one thing, tapi nak cover agent punya cost dan sebagainya. Tapi saya rasa itu bukan satu harga atau solusi atau harga yang munasabah, kerana siapakah pembelinya yang ingin membeli rumah anda sampai harga yang luar biasa kan, melainkan anda punya rumah tu luar biasa lah. Macam kita nampak kat tempat internet ada orang jual 1 juta lebih, pasal rumah orang memang luar biasa. Satu atau antara 1% daripada, betul, mungkin less than 1% jika pun. rumah anda biasa-biasa saja, biasa-biasa, dan kerana anda masalah anda dari segi perancangan kewangan, dan anda inginkan supaya hartanah atau flat anda dapat menyelamatkan anda, kadang-kadang anda nak harus redha lah, reality check lah. Reality check. Anda harus take 2 steps back, not dan real estate check, but reality check. Kerana jika anda ini bukan jalan keluar, kerana jika anda jual, anda harus beli. Jika anda punya credit rating tak bagus and all that, macam mana nak beli rumah itu seterusnya? Nizam cakap pasal jalan keluar ni, pasal dia sekarang zaman COVID zaman COVID, memang ada pelanggan kami yang affected by COVID. Okay, tapi mereka dalam keadaan yang baik, alhamdulillah. Tapi kalau affected, kalau anda nak bergantungan pada aset anda sekarang, anda harus realise kenapa aset anda sekarang tidak boleh membantu anda. Adakah anda telah buat keputusan yang salah 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu? Kenapa begini? Kenapa aset anda sekarang tidak dapat menyelamatkan anda? It boils down to perancangan lah. Itu pasal kerana itu yang muda-muda di luar sana, langkah pertama amat penting dan juga harus jaga tentang kewangan. Jangan terlalu ikutkan hati, kerana ikutkan hati akan Binasa. No, akan mati. Akan mati. Oh no. Important ialah perancangan. Jadi jika anda rancang dengan teliti, dengan betul, InsyaAllah anda punya harta ni dapat menyelamatkan anda dari segi jika anda perlu. Tapi jika kurang perancangan, ia tidak dapat menyelamatkan anda. Dan jika anda ingin ia menyelamatkan anda tapi harga pasaran tidak munasabah, anda akan juga terperangkap dalam situasi itu selamanya lah. Especially kalau anda mempunyai HDB. Kerana HDB, anda tidak boleh menyewakan sesuka hati. Anda tidak boleh jual sesuka hati. Anda juga ada undang-undang dan sebagainya, syarat-syarat. Jadi kalau kita bezanya privat, walaupun anda hutang lebih, anda boleh milk the asset.
Tapi anda boleh menggunakan aset tu sebagai batu loncatan untuk atau ia berkembang. boleh buat sewa dan sebagainya. Ini nak saya touch sebelum kita akhir ni. Because apa? Tak boleh akhir, I think ada 10 minutes. Yelah 10 minutes ni. Okey, apa yang saya nak cakapkan tentang savings, ataupun apa yang kita selalu rumuskan atau apa pun telah dengarlah kita selalu cakap tentang forced saving, simpanan paksaan. Jika anda dari mula simpan dari segi pembayaran bulanan hartanah anda secara tunai, then ianya akan ia akan berkembang, dan satu hari bila anda ingin jual, ia akan menjadi profit. Tapi jika anda gunakan CPF and all that, sepenuhnya ia akan mendatangkan mungkin beban jika anda tidak merancang dengan betul. Ini nak kena backtrack. Suruh mereka dengar kita punya podcast atau YouTube yang sebelum ini tentang Correct. CPF. Gunakan CPF adalah itu beban atau Bantu. Ha? Terbaliklah, bantu atau bantu beban. atau beban. Pasal orang nak first thing nak bantu dulu lah. Correct. Bila beban later. Jadi Tapi jika actually, anda jangan salah gunakan CPF anda dari mula, ia akan menjadi beban. Tapi jika anda menggunakan secara teliti, secara strategi dengan komponen tunai, InsyaAllah ia akan dapat membantu anda bila perlu. Ini yang penting. Macam kebanyakan kita yang case tadi tu kerana penggunaan CPF yang berlebihan. Sepenuhnya. Dan bila keperluan nak dapatkan cash dari penjualan rumah, minta maaf, tak boleh dapat lah. Imagine bayangkan sekarang HDB market tengah up Tapi anda tidak tidak dapat menyelamatkan anda. So jika bila masa akan datang kita tak tahu jika HDB market turun ataupun mendak semula, saya rasa lagi teruk lah. Jadi anda harus bite the bullet, take the action and then reset everything, dan cari jalan keluar dari segi pembayaran hutang anda. Kerana ialah satu tabiat yang saya rasa banyak orang yang ambil sambil lewa lah. Kerana masalahnya akan tiba bila anda keperluan dan anda rasa yang paling dangerous is called credit card. Saya baru jalankan a few sale alhamdulillah ada keuntungan, tapi sejumlah daripada keuntungan harus diketepikan untuk pembayaran hutang. Hutangnya sebenarnya sikit pada mulanya, tapi kerana multiple cards, daripada kad semua yang boleh dapat semua diambil. Jadi gunakan secara konon-kononnya kita ni kita punya reserve tak ada batas. Kita spend, lepas tu bila nak bayar tu ada masalah. Kenapa anda tidak fikirkan kalau anda boleh bayar duit kredit kad sedikit-sedikit cash, kenapa anda tidak bayar sedikit-sedikit cash ke rumah anda sendiri? Kan? Pasal itu akan membantu anda di tahun-tahun akan datang. Jangka masa panjang. It's not immediate. Anda harus tahu, kerana it's not immediate gratification, it's delayed gratification. Bila kita perlu, bila kita nak retire, insyaAllah kalau kita buat secara apa yang kita sarankan, aset anda whether it's HDB ataupun private akan dapat membantu anda untuk retire dengan lebih selesa. Pasal anda harus ingat, rumahku syurgaku. Kalau nak jadi syurga tu, investlah banyak-banyak duit cash tu kat dalam rumah. Jangan ke tempat lain. Kerana ia dapat apa? Dapat membantu, kerana CPF itu adalah wang anda sendiri. Tapi anda harus kembalikan kerana wang CPF itu adalah untuk retirement anda. Betul. Jadi anda ni membantu anda dalam di warga tua, di hari yang usia senja. Ingatlah tu. Kerana apa? Kebanyakan masalah ni boleh diselesaikan, tapi kerana tidak dapat diselesaikan, ia menjadi isu sosial dan stres, dan mau solution yang immediate. Kita and sometimes it will lead to something that is perceraian lah. Kerana apa? Banyak kita telah handle case kerana perkara remeh, which is finances. Bila dah stres, dah jadi beban, tidak dapat mencari bantuan dan look for bantuan yang tidak munasabah. Seperti ada some of our pelanggan, bila kita dapat tahu mereka ambil bantuan dari licensed money lender. Okey, bagi kami atau bagi saya lah, awak ambil hutang dari money lender tu, license ke tak license pun tak bagus. Okey. Dulu orang kata tai long, sekarang bukan tak ada tai long. Now licensed money lender pun macam sama jugalah saya rasa. Yang penting perancangan Kalau bank tak kasih awak hutang, alhamdulillah. Awak jangan ambil daripada license money lender kerana
bunga dia tu Interest dia banyak juga, interest on macam interest. Tai Long juga. Jadi walaupun dia kata license, tapi interest dia lebih daripada bank. Jadi kalau awak boleh utang sana tapi awak tak nak utang rumah, beli private, saya rasa salah kita lah. harus kita harus ada minda yang terbuka lah. Kerana rumah ni kalau kita tak bayar, kena tarik. Jadi apa salahnya kita bayar tunai sebagai simpanan paksa. Ia akan dapat membantu kita dalam jangka masa panjang. Bukan pendek, jangka masa panjang. Jadi harus buat perancangan. Ini memang banyak yang kita nak ceritakan tentang pengalaman kita dalam jangka masa pendek ni. Kita tak nak, kita akan simpan lah cerita-cerita ni untuk episod yang akan datang. Terutama sekali kita baru dapat satu kes yang bank nak tarik end of the month. Bukan kerana dia tak boleh bayar, tapi kurang fasih tentang pembayaran. Itulah satu kes yang nanti insyaAllah kalau kita dapat selesaikan, kita akan jadikan ia sebagai bahan bicara lah, tanpa menamakan individu tersebut, tetapi ia sebagai iktibar, sebagai pengajaran bagi kita untuk ambil. Walaupun sesak atau susah, tapi ia dapat membantu jika kita dah buat perancangan yang teliti. Jadi keyword ataupun kata kunci pada episod ini adalah perancangan yang teliti. Yalah, itu yang penting. Baiklah, saya harap kita telah memberi sedikit sebanyak pencerahan supaya anda dapat, bukan secara mendalam tapi secara on the surface. Jadi jika ia trigger some of your thoughts, some of your questions yang you ada, ajukan kepada kita melalui Facebook, Instagram ataupun kita punya YouTube, ataupun nampak tu nombor dah tertera, jadi telefon saja ataupun WhatsApp lah, no problem. InsyaAllah kalau kita masih tidur, masih bangun, kita akan jawab. Jadi kalau tak dapat telefon, WhatsApp saja, kita akan baca anda punya messages lah, insyaAllah. Bila kita bangun sebelum subuh tu, kita boleh jawab. Betul. Bukan kita tak tidur lah, kita tidur. Kita tapi tidur lah, yalah, kita manusia kan. Tapi janganlah expect kita nak kasih you answer immediately. Tapi so far kita tapi ada okay, banyak yang penting cara kita ialah anda harus beri informasi yang jelas dan tepat. Jadi kita boleh bantu. Hashtag no judging. Kita tak akan judge anda. Jadi important, jangan malu, jangan segan, kerana kita takkan ia bukan dasar kita untuk memalukan anda, tapi ia untuk membantu. Jadi jika kita anda harus mengetahui semua history history of the loan. Jangan malu, jangan segan, kerana kita ingin membantu jika sedaya upaya kita lah, ataupun kita boleh usulkan pada jalan yang badan-badan yang mana ke apakah, itulah salah satu yang kita ingin membantu masyarakat kita supaya dapat memperkasakan diri demi keluarga. Itu yang penting. Yalah, kita dah celoteh ni dalam 1 jam ni. InsyaAllah yang kita akan upload ke Apple Podcast dan Spotify dalam jangka masa pendek ni. Dan jika anda terlepas, tak ada masa untuk watch the video, just download from Spotify, Bual Hartanah SG bersama Nizam. InsyaAllah kalau dapat ada kelapangan, minggu hadapan kita akan jumpa di waktu dan hari yang sama. Jika anda ingin topik-topik yang untuk kita utarakan, ataupun ada question, sila hubungi kami lah, dan kami akan cuba sedaya upaya untuk memberi pencerahan pada episod-episod berikut. Baiklah, dengan ini saya Nizam Adli dan saya Niza Ali. Sebelum tu ni awak dengarlah ini. Rumah bukan sekadar tempat berteduh atau untuk dinikmati. Bilakah kali terakhir anda meneliti pinjaman rumah anda? Dapatkan nasihat berkesan dari Nizam. Mahukan sebuah rumah tanpa pinjaman atau inginkan pinjaman rendah? Dapatkan nasihat berkesan dari Nizam. Tidak semua rumah sesuai sebagai pelaburan. Jadikanlah rumah sebagai satu pelan simpanan. Manfaatkanlah sepenuhnya dana CPF anda. Dapatkan nasihat berkesan dari Nizam. Telefon 96704504 sekarang.